pasal bahawa ni isu tentang seorang dayus membiarkan isterinya melahirkan anak pada doktor lelaki. Datuk. Saya ni sebenarnya satu orang yang nak kata tua tak boleh lah, taklah tua sangat. Tapi saya kalau depa ni tak cerita apa isu, saya tak tahu. Jadi Sabri cerita saya isu tadi. Apa cerita dia tak ada orang cerita. Tak sat, petang tak sat dia cerita. Oh, cerita. Saya pun bila dia cerita dia tak bagi link kan lah tadi. Suruh tengok. Petang tadi antara masa conference tu, habis conference tengok sikit. Cuma tak apalah, ada dua perkara saya nak sebut. Pertama, niat pihak yang menimbulkan tu untuk menjaga syariat tu bagus lah. Niat dia tu, kalau niat dia nak jaga syariat, tujuan je supaya nak jaga syariat, niat tu bagus lah. Cumanya hukum hakam syarak ni dia tak boleh lah emosi, dia nak kena stabil. Dia nak kena faham secara manusia ni bukan semua sama. Sebab tu bila Islam ni dia datang untuk semua orang. Agama Islam ni boleh dipahami oleh profesor di universiti dan juga boleh dipahami oleh badui di padang pasir. Kifiat solat, ibadat, taharah dalam agama ni boleh diamalkan oleh orang di Afrika yang kurang ayak dan juga orang di Malaysia yang ayak sampai tenggelam rumah dia. Maksudnya demikian, keluasnya dia punya syarak tu. Jadi kita tak boleh berbicara syarak tu macam kita saja yang hidup di bumi ni. Itu saya nak ingatkan lah. Syarak tu dia tak macam tu. Dia tak boleh. Kalau kita kaya, jangan nak cerita. Kita tak boleh cerita orang banyak duit saja. Nak kena cerita orang tak ada duit juga macam mana. Kan? Sebab tu kadang-kadang dulu saya selalu sebut pasal tayamum. Tayamum tu untuk orang tak ada air. Kan? Tapi setengah, barangkali dulu ustaz-ustaz dulu dia kata kalau nak tayamum kena dengan debu. Kalau tak jumpa debu tu, ambil pasir tu, tapis supaya keluar debu. Nak cari penapis tu lebih susah lagi nak cari air. Nampak dah? Di padang pasir lah cari neri je pasir apa. Air pun tak jumpa, dia beli penapis halus yang tapis tepung tu. Cari mana? So dia tak boleh, orang ni dia tak ada. Sebab tu dia kena ada. Sebab tu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kendaki kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Faqih ni dia faham agama, dia hadam agama, dia digest agama tu. Dia tahu dia punya maksud dia, tujuan agama, dia tahu di sudut-sudut agama. Kerana agama ni bukan hak kita. Tuhan mau apa daripada kita? Allah mau apa daripada kita? Bukan ustaz mau apa, Allah tu mau apa daripada kita? Apabila dia mensyariatkan tu, dia nak apa daripada kita? Bila kita faham ini kehendak Allah, dia mau apa? Allah tentu dah dengan sifat maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana. Semua agama, sifat agama mesti refleks kepada sifat attribute Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah Tuhan itu sendiri. Okey, balik pada ni, Ana tak tahu dia cakap apa, Ana dengar sikit lah. Tapi nampak semangat sangat tu, nak skip sikit. Lepas tu ada seorang lagi, lelaki juga cakap. Ha? Siapa dia tahu lelaki tu? Tak tahu, saya cakap. Pun nampak sakan juga. Macam ni. Pertama, asas memang betul. Lelaki tidak melihat aurat wanita. Juga sebaliknya. Vice-versa, juga sebaliknya. Tetapi di dalam keadaan-keadaan yang tertentu, ada tak di dalam sejarah Islam wanita, kalau lelaki tak boleh tengok wanita mengurus, melihat lelaki, mengurus lelaki, ada tak? Ada.
Ada dalam perang. Itu riwayat Bukhari, riwayat Rubai' binti Muawis. Dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasqi al-jarha nasqi wa nudawil jarha wa naruddul qatla ila al-Madinah, kan hadis. Kami bersama Rasulullah berperangan, memberi minum kepada orang yang cedera, merawat mereka, dia perempuan, dan membawa mereka pulang ke Madinah. Sebagai riwayat, mereka yang cedera tu diletakkan di dalam khemah bersama dengan wanita yang merupakan nurse yang merawat. Kan. Ada orang puji. Sebenarnya dalam sejarah Islam banyak orang puji, contoh apa, tokoh-tokoh daripada Europe seperti Florence Nightingale. Tapi dalam sejarah Islam banyak Rubai' binti Muawis, ramai yang telah buat benda-benda yang seperti ini. Sehinggalah apabila kalau fik tu, maksudnya tak ada. Nabi kata nampak orang perempuan tak kira pergi dekat-dekat dengan lelaki, duk pergi bagi minum air kan senang kan. Dalam keadaan biasa tak boleh lah ambil air nak pergi bagi kat suami orang minum kan. Tapi orang peperangan, cedera, lepas tu nak rawat, takkan nak rawat ujung jari tu, masih cedera, nak kena balut, nak kena berubat. Nasib tersingkap. Ada dalam hadis benda-benda keperluan yang seperti itu. So jangan kita asingkan. Okey. Sekarang ada dua keadaan. Pertama, orang yang ada pilihan, yang kedua orang tak ada pilihan. Bagi mereka yang ada pilihan, bahawasanya boleh ada doktor perempuan, tapi saja dia syok nak bagi lelaki, itu hukum dia betul. Itu dia memang terlibat dengan perkara yang dilarang oleh syarak, iaitu kerana dia ada pilihan. Ada doktor perempuan, ada doktor lelaki. Dia tak ambil yang lelaki lah, tanpa ada alasan. Namun perubatan ada beberapa perkara. Pertama, kadang-kadang ada lelaki, ada perempuan, tapi kurang ada pilihan. Dia tahu apa sebab. Mungkin yang perempuan itu kepakarannya tak sama dengan lelaki tu. Kalau kepakarannya sama, perempuan lah. Tapi mungkin katalah ada masalah sikit, lelaki ni lebih kita yakini untuk menguruskan tu. Bukan soal perempuan saja, lelaki, tapi mungkin ilmu lelaki ni tak ada pada ilmu perempuan ni, terutama menyebabkan doktor pakar. Kalau ada benda-benda yang melembabkan jadi itu nak kena diambil kira. Bukan semestinya ada lelaki perempuan saja. Nak tengok yang perempuan tu berupaya mengendalikan kes itu pun tak. Mungkin dalam kes biasa boleh. Kalau dia pilih lelaki disebabkan kerana isu tu, isu kepakaran tadi, dia tidak melanggar syarak. Dia tak melanggar syarak. Tapi kalau dipilih juga, tak apalah lelaki pun kawanku, itu tak boleh. Itu tak boleh. Hatta kalau ada dua doktor, lelaki Muslim, perempuan bukan Muslim, memang kita ambil yang perempuan, kerana yang bukan Muslim, dia perempuan sama perempuan, hudud auratnya lebih ringan, lebih ringan. Walaupun asalnya melihat aurat ni dua-dua tak boleh kan, tapi lebih ringan. Kalau perempuan sama perempuan pun, dia bukan boleh tengok pada tempat tu. Bukan boleh tengok pada tempat tu, dia tak boleh kata perempuan boleh tengok, perempuan memang tak boleh juga. Lelaki tak boleh, perempuan tak boleh. Tapi di dalam keadaan keperluan, antara dua ni, yang lebih ringan. Okey. Itu satu hal kan. Kalau Muslim bukan Muslim, perempuan, kita pilih yang perempuan bukan Muslim. Tapi kalau perempuan, lelaki pakar, perempuan tidak pakar, kes tu memerlukan pakar, kita ambil lelaki. Kemudian, kalau kelahiran ni bukan semua orang boleh rancang, masa tu bukan pasti doktor tu duduk tunggu situ. So bila nak cakap hukum ni, dia nak kenalah ada fikir sikit.
orang melahir tiap-tiap hari, kita buat hukum macam tu, dia payahlah. Kita kata kalau ada pilihan, hendaklah ambil perempuan. Kalau tak ada pilihan, mungkin orang kampung, kalau dah tahu macam tu, menikah tu simpanlah duit nak pergi hospital swasta. Come on lah cik. Hak nak bayar yuran anak ni pun bertangguh kadang-kadang. Kan? So, dia tak boleh macam tu. Kalau dia tak ada kos yang di luar daripada keupayaan dia. Bahkan kalau dia mengaji sikit dalam fiqh, kos fuqaha ni khilaf. Kos perubatan isteri tu tanggungan suami ke tak? Pasal nafkah, makan dan pakaian tu, perubatan masuk tak? Tu pun khilaf. Tapi tak apalah, oleh kerana duduk bawah, sehingga kalau isteri sakit, katalah isteri sakit, suami wajib keluarkan belanja isteri tu pun tak, untuk perubatan isteri. Kita kata, orang kata, mesti ya. Dia kata bukan semua kes. Saya tunjuk contoh. Kenapa fuqaha bincang? Dia bincang kerana, katakanlah, isteri kita, saya buat contoh, isteri kita kaya, duit dah, anak orang kaya, 200-300 ribu dalam bank dia. Suami ni cikai, ada berapa puluh ribu. Dia sakit, dia masuk hospital swasta. Suami kena tanggung ke dia tanggung sendiri? Kalau kita kata wajib suami kena tanggung, macam ayat dia kata itu, artinya suami kena tanggung. Kan, suami kena tanggung. Sedangkan suami di luar pada kemampuan dia yang tu. Saya buat contoh yang lain, lebih ekstrim. Satu perempuan sakit, tak sihat. Pak dia kaya, pak dia tanah banyak. Dia kata, kita duk tanggung kos hospital anak kita, bagi dia kahwin lah, bagi suami dia tanggung. Dia kahwin kan, suami tu kena tanggung. Sebab tu fuqaha bincang, benda ni harta dia ke harta suami? Pasal kita jangan fikir untuk hak perempuan je, bukan. Oh iyalah, perempuan pun kita respect lah, tapi bukan semua untuk perempuan saja. Lelaki pun takkan. Dia tanggung lah dia kahwin. Kena fikir, lelaki ni dia ada mak dia lagi, mungkin ada family dia lagi. Mungkin dia nak tanggung adik-adik dia lagi. Kenapa you semua nak bebankan dia nak tanggung mak dia? You kena fikir seorang you. Sebab tu dia tak boleh lah cakap macam tu. Fiqh tu dia luas. Kan? Dia jangan fikir lelaki tu orang kena tanggung. Mungkin bukan semua lelaki macam hang. Bukan bawa kat dia, dengan abang kan. Bukan lelaki senang macam dia. Ada lelaki, adak dia mungkin nak mak dia juga. Mungkin dia pernah ada perkahwinan sebelum ni, ada anak-anak lain. Mungkin ada adik-adik dia nak tanggung juga, pergi universiti, pergi apa. Jangan fikir, dah kahwin tu, dah tahun 9 bulan, simpan duit lah. Nak pergi hospital yang kena, come on lah. Sebab tu, fiqh tak boleh orang emosi cakap. Hukum akal. Okey. Kemudian doktor tu cukup ke tak? Kalau tak ada, kan? Kita nak lahir kata, tiba-tiba, air ketuban turun. Dia nak pergi. Kena pihak ni, sana doktor lelaki. Kalau ada masa, mungkin boleh pergi. Kalau pergi pada hospital kerajaan, kita mana boleh demand dia. Make sure, lelaki perempuan dia kata, cik hang balik, pergi hantar KPJ, hang bayar lagi. Viral pula. So, janganlah. Kadang-kadang orang ni, boleh dia bercakap tu. Dia macam ni kalau dia nak cakap. Tuan-tuan yang berkemampuan dan mempunyai pilihan, hendaklah wajib bagi doktor perempuan. Ada pilihan, tapi bukan semua. Bila berlaku kelahiran, bukan semua ada pilihan. Hospital kerajaan, susah ada pilihan. Dan dia nak kata, ramai doktor perempuan, bidan perempuan. Saya tak tahu dia tu nak kena buat kajian. Saya kata tak juga. Ramai lelaki. Dan kemudian kalau dia kata lelaki tak boleh, apa hukum lelaki yang pergi belajar ilmu di bidan ni? Adakah nak kata haram lelaki pergi belajar ilmu tu? Tak boleh lah. Dia perubatan. Bila ada keperluan, dia boleh. So, boleh dia nak bercakap, tapi dia hati-hati sikit.
Hati-hati sikit. Semangat tu okey. Study sikit. Di Malaysia ni macam-macam. Ada orang dia tak payah belajar apa, ilmu mai. Ada. Tu pun ada juga. Tu pun telan ubat tak ancok tu. Ha?